أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pada minggu ini kita berjumpa lagi untuk sesi PDPR kita. Jadi sebelum apa-apa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah, minggu ni kita akan belajar dalam bidang adab, unit 3, jiran sepakat membawa berkat. Baiklah, sebelum Ustaz masuk lebih dalam lagi, cuba kamu fikirkan apakah maksud jiran itu sendiri. Apa yang kamu tahu bila kita sebut pasal jiran? Apa yang terlintas di fikiran kamu? Baiklah, ini Ustaz akan bagi sedikit pengertian yang mudah untuk kamu faham. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan juga disebut juga tetangga. Okey. Jadi untuk kamu lebih maklum, kalau kita duduk di kawasan perumahan, sama ada rumah yang di sebelah kanan kita, rumah yang di sebelah kiri kita, di depan kita ataupun di belakang kita, itu semuanya adalah jiran kita. Kalau di kampung pula, bermula daripada pintu gerbang depan kampung kamu, kalau kampung kamu ada pintu gerbang, sehinggalah ke hujung kampung, rumah yang ada dalam kampung itu semua adalah jiran kamu. Untuk kamu mudah faham. Tapi Ustaz, kalau contoh, adakah kita punya jiran ni sebelah rumah kita saja? Habis yang dekat lorong sebelah tu pun jiran kita juga ke? Iya. Ataupun jiran ini ialah 40 buah rumah di sebelah kanan kita, 40 buah rumah di sebelah kiri kita, sebelah depan dan sebelah belakang, semuanya adalah jiran kita. Cuma lebih bagus kita kenal jiran yang dekat dengan rumah kita. Itu maksud jiran. Okey, untuk kamu lebih mudah faham. Okey, dalil berkenaan dengan jiran. Okey, ini daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ustaz bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada dalil yang Ustaz bacakan ini, okay, sesiapa yang beriman dengan Allah. Siapa itu beriman dengan Allah? Kitalah sebagai umat Islam, beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Jangan sesekali menyakiti jiran kita. Okay. Kita baca lagi di bawah ni. Berdasarkan hadis di atas, seseorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Nampak tu? Maknanya dalil ni bukan hanya tertumpu kepada jiran kita yang beragama Islam sahaja. Tidak. Okay, tidak kisahlah jiran kita di sebelah kiri, di sebelah kanan kita, di depan atau di belakang, tidak sama agama dengan kita. Mungkin Kristian, ataupun ada yang Cina, ada yang India, ada yang Sikh, macam-macam lagi agama. Kita kena buat baik kepada kita punya jiran, tidak mengira agama dan bangsa. Okay. Dan hukumnya adalah haram dan berdosa sekiranya kita menyakiti jiran kita. Okay, kamu tengok dekat dalam
kotak minda ni, dia wujudkan satu persoalan untuk kamu berfikir. Okay, mungkin kamu tak boleh jawab sekarang lah, tapi bila Ustaz baca ni, kamu pun boleh terfikir. Okay, apa yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Nah, kan? Betul, kalau kita tinggal bersendirian memang kita boleh buat apa-apa saja yang kita suka. Tapi sekiranya ada berlaku kecelakaan atau ada berlakunya kecemasan, kita ni tinggal bersendirian, dengan siapa kita nak minta tolong? Boleh Ustaz, kita kan ada telefon sekarang, kita boleh WhatsApp, kita boleh telefon, kan minta tolong orang lain. Betul. Okay, kalau kamu telefon polis ke, kamu telefon bomba ke, okay, tiba-tiba ada kebakaran di rumah kamu ataupun ada rompakan di rumah kamu, betul, boleh telefon polis, boleh telefon bomba. Tapi adakah polis dan bomba itu terus sampai ke rumah kamu? Okay, tidak, sebab mereka pun ambil masa nak sampai ke rumah kamu. Jadi siapa yang paling terdekat dekat rumah kita? Iaitu jiran-jiran kita. Jadi kalau kamu ni duduk bersendirian, tidak bercampur dengan orang, tiba-tiba sahaja kamu nak minta tolong dengan orang, adakah orang akan tolong kamu? Kamu boleh fikir-fikirkan. Jadi sebab tu kita kena buat baik dengan kita punya jiran tetangga, supaya apabila ada berlaku kecemasan ataupun kecelakaan, kita boleh minta tolong dahulu dengan jiran-jiran sekeliling kita, barulah kita minta tolong dengan polis dan bomba ataupun dengan pihak-pihak berkuasa yang lain. Telefon dahulu diorang, pihak berkuasa tak ada masalah, sebab mereka akan ambil masa datang. Tapi jiran-jiran kita yang akan datang dahulu bantu kita apa yang perlu dibantu. Baiklah, kita pergi ke muka surat seterusnya. Hak jiran. Okay, hak jiran terbagi kepada 3. Ada perbuatan, ada percakapan, dan ada emosi. Ustaz akan bacakan satu persatu. Kamu boleh rujuk buku teks masing-masing. Ustaz harap masa video ni, masa kamu tengok video Ustaz ni, buku teks kamu pun ada di depan kamu. Jadi kamu boleh rujuk satu persatu apa yang Ustaz bacakan. Kalau kamu tak boleh baca jawi sekalipun, kalau kamu dengar apa yang Ustaz baca, kamu faham dan kamu boleh tulis semula nanti dalam latihan modul yang Ustaz akan berikan. Baiklah, yang pertama, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Ini yang paling penting. Okay, sesama agama pun kita kena saling menghormati, apatah lagi kalau kita ni berlainan agama. Memang kita kena saling hormat menghormati adat orang, budaya orang, agama orang lain. Itu yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Jangan sesama sekali menyakiti jiran, sebab dalam dalil yang Ustaz bacakan di atas tadi, dia kata hukumnya haram dan berdosa. Okay, yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Kalau kita dapat khabar berita jiran di sebelah rumah kita ke ataupun depan kita sakit, okay, apalah salahnya kita pergi berziarah untuk tanya khabar, kan? Belum tentu lagi kita boleh sembuhkan penyakit dia, tapi kita ni apabila kita datang berziarah, kita mendoakan kesihatan dia, insya-Allah mungkin dia akan sihat. Itu nak maknanya, kan, hak-hak jiran yang kita kena lakukan. Okay, yang ketiga, memberikan pertolongan jika diperlukan. Kalau ada jiran kita minta tolong, kalau kita boleh tolong, kita tolong, tidak jadi masalah. Mungkin nanti kalau kita yang susah, kita minta tolong dengan jiran kita pula akan tolong kita. Yang seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Ini lebih kepada budi bahasa, adab kita. Tidak salah, contohlah kalau ini hari kita ada termasak lebih di rumah, kan kalau kita sendiri makan di rumah pun mungkin tidak habis, mungkin jadi membazir, kan? Tapi apa salahnya kalau ada masak lebih di rumah, kita sedekahlah dekat jiran kita. Okay, kalau dapat bagi jiran sebelah kanan pun jadilah, mungkin tak cukup bagi jiran sebelah kiri, mungkin nanti akan datang kamu masak lagi, bagi pula jiran sebelah kiri kamu. Ada masak lagi lebih, bagi dekat jiran depan rumah kamu. Ada masak lagi lebih, bagi dekat jiran belakang rumah kamu. Okay, itu lebih kepada budi bahasa dan adab kita dalam berjiran. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ini paling masalah ni kadang-kadang, kan? Kalau kita duduk di rumah perumahan ni, tiba-tiba yang orang sebelah mungkin dipasang muzik sekuat-kuatnya, berdentum-dentum, dum-dum-dum, habis bergegar semua rumah sebelah.
Jadi itu yang kita nak kena elakkan supaya tidak mengganggu ketenteraman jiran. Sebab masing-masing ada perkara ataupun ada hal-hal masing yang nak dibuat. Boleh buat, tak jadi masalah. Sebab dalam rumah kita, betul juga, suka hati saya lah ustaz, dalam rumah saya nak pasang muzik suka-suka hatinya pun. Iya, tak jadi masalah rumah kau. Tapi kalau dah sampai mengganggu rumah sebelah, engkau nak dengar muzik sampai rumah sebelah pun dengar muzik kau, itu dah jadi masalah. Okey, seterusnya, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Sekiranya ada terkasar bahasa, ada salah faham, okey, tidak jadi masalah kalau kita minta maaf dahulu ataupun kita bertolak ansur. Tidak jadi masalah. Daripada kita bergaduh, nanti lain lagi hal yang akan berlaku. Okey, itu hak jiran dalam bentuk perbuatan. Kita beralih kepada hak jiran dalam bentuk percakapan. Okey, memberikan nasihat sekiranya perlu. Mungkin ada jiran kita ni yang tidak menjaga kebersihan. Okey, mungkin dia buang sampah di luar rumah dia, tak kena pun dekat kawasan rumah kita, tapi benda tu menyakitkan mata kita dan mungkin akan mendatangkan kemudaratan. Contohlah kalau sampah yang dia buang tu dia tak masukkan betul-betul dekat dalam tong sampah dia, mungkin akan ada anjing datang, akan mengoyakkan plastik sampah dia, habis sampah bersepah, mungkin bawa ke rumah kita, menyebabkan pencemaran bau lagi. Jadi benda-benda ni sekiranya kita boleh nasihat bagus-bagus, kita berjumpa, kita cuba nasihat, sekiranya perlu. Tapi yang penting menasihat dengan berhikmah. Bukannya kita bertinggi-tinggi suara sampai bergaduh, berlaku salah faham, nanti lain lagi hal yang timbul. Tidaklah sudah ada adab berjiran dekat situ. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Contohlah, kita tahu jiran kita anak dia ada menghadapi peperiksaan tahun ni, ada peperiksaan PMR ke, UPSR ke, apa-apa jenis peperiksaan lah. Dan kita dapat maklum yang anak dia alhamdulillah berjaya. Tidak salah lah kalau kita cuba menelefon ataupun kita menyapa dekat kita punya pagar depan, sebut je tahniah, oh tahniah, saya dengar anak kamu dapat keputusan bagus. Jadi sama-sama berkongsi kegembiraan tentang kejayaan masing-masing. Seterusnya, menjaga pertuturan. Ini yang paling kita kena jaga. Sebab kalau tersalah cakap, kita takut orang tersalah faham, menyebabkan nanti ada rasa sakit hati, bercerita di belakang, nanti keluarlah segala cerita-cerita yang buruk. Ini kita tidak mahu. Sebab tu kita kena, setiap kali kita nak bercakap, kita kena berfikir dahulu, adakah apa yang aku cakap ni bagus ataupun tidak, atau akan menimbulkan rasa tidak puas hati kepada pihak yang akan mendengar apa yang kita cakap. Sebab tu kita setiap kali kita kena bercakap, kita kena berfikir dahulu. Jangan sesekali bercakap ikut suka hati kita, sembrono je kita bercakap. Jaga pertuturan dengan jiran kita. Seterusnya, emosi, berprasangka baik dengan jiran. Bukan dengan jiran je, dengan semua manusia kita kena husnuzon. Berprasangka baik. Selagi kita tidak nampak sesuatu yang buruk yang berlaku, kita kena berprasangka baik. Jangan cuba kita, orang kata apa, membuat tuduhan-tuduhan awal yang tidak bagus. Mungkin kita tidak tahu cerita di sebaliknya, tapi kita bercerita dengan orang lain. Nanti benda itu akan menjadi fitnah. Seterusnya, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Tidak kisahlah apa kemalangan yang berlaku sekalipun, sekiranya kita dapat berita yang jiran kita ada ditimpa kemalangan, kita bersimpati dan ucapkanlah takziah. Itu adalah hak jiran yang kita kena buat apabila kita ada jiran di sekeliling kita, dalam bentuk perbuatan, percakapan ataupun emosi. Kita beralih kepada muka surat. Seterusnya, mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik, semua yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan cuba buat, sebab itu sunnah Rasulullah. Apabila kita buat sunnah Rasulullah, insya-Allah pahala untuk kita. Kita tengok dalam ni ada 3 juga. Yang pertama, kalau kau tengok dalam kotak biru ni, berbuat baik dengan jiran, peka dengan kebajikan jiran, menghargai jiran.
Okey, kita baca satu persatu. Yang kotak yang pertama di atas. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Maknanya tidak mengira agama, tidak mengira bangsa. Rasulullah SAW biarpun jirannya Yahudi, dia tetap berbuat baik, sentiasa berbuat baik dengan jiran dia. Ini yang kita nak kena amalkan, okay, dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa? Kehidupan kita ni sangat berkait rapat dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh hidup bersendirian. Sebab apa? Apa-apa sekalipun kita mesti kena minta tolong dengan orang. Betul, kita boleh buat sesuatu benda tu dengan sendirinya, tapi lebih baik kalau kita ada minta tolong orang. Sebab dalam kehidupan sekarang ni kita saling gantung, okay? Saling memerlukan. Manusia memang begitu. Selagi kita saling bergantung kepada orang lain, kita minta tolong kepada orang dalam keadaan kesusahan, kita akan membuatkan ukhuwah kita semakin padu dan semakin utuh. Itu gunanya kalau kita berjiran dan berkawan. Okay. Seterusnya, peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Macam Ustaz terangkan dekat atas tadi, dalam soalan sebelum ini tadi. Okay, ada masak lebih, berilah kepada jiran kita. Kalau kita tahu mungkin ada kematian di rumahnya, ataupun jiran kita ni baru ditimpa kemalangan, ada ditimpa musibah, mungkin diorang nak masak pun tiada masa, sibuk mengurus sana mengurus sini. Tidak salah kalau kita sendiri yang masak, lepas tu kita sedekahkan kepada keluarga jiran tersebut. Itu adalah galakan daripada Rasulullah SAW. Seterusnya, Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Maknanya bukan sahaja jiran. Okay, bila kita makan ni, kita kena sentiasa fikir orang lain dan kena sentiasa bersyukur. Sebab apa? Masih lagi kita diberikan makanan. Jadi kalau ada lebih, okay, dalam periuk nasi kita, dalam lauk yang kita masak hari ni, dalam apa yang kita makan, apa salahnya kita sedekahkan kepada jiran kita sekiranya kita tahu yang dia dalam keadaan kelaparan. Okay. Seterusnya, menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Macam Ustaz katakan tadi, 40 jiran kiri, 40 jiran kanan, 40 jiran depan, 40 jiran belakang. Jenuh kita nak bagi hadiah seorang-seorang kan, ataupun nak memberikan sesuatu. Tapi Rasulullah kata boleh beri, tapi utamakan jiran kita yang terdekat, yang berdekatan. Bukannya Ustaz takkanlah setiap hari nak kena bagi kat jiran. Tidak. Sekiranya ada lebih, boleh beri. Tak jadi masalah. Bukan wajib kena bagi, kan? Dia kata kalau ada, digalakkan beri hadiah supaya mewujudkan rasa hormat menghormati dan sayang menyayangi di antara jiran-jiran sekeliling kita. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Ini tadi kita cerita kita bagi kepada jiran. Tapi kalau contoh tiba-tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum, ada orang bagi salam dekat depan, kita pun keluar, lepas tu ada jiran memberikan sedikit makanan atau memberikan apa-apa hadiah sekalipun, Rasulullah SAW menegah kita meremehkan apa yang jiran kita beri. Contoh, alah, kita pun dah bagi, okey, terima kasih, kita masuk dalam, soalan kita buka, alah banyak ni je bagi, mana cukup, kau nak bagi, bagilah lebih sikit. Nah, itu tak boleh. Orang tak bagi kau bercerita, orang dah bagi pun kau bercerita juga. Tidak bagus begitu. Okey, Rasulullah menegah. Okey, baiklah. Kita beralih kepada muka seterusnya, kepentingan adab berjiran. Okey, kepentingan adab berjiran terbahagi kepada 3 kelompok atau 3 golongan, iaitu individu, masyarakat dan negara. Negara pun terlibat sekali.
Biarpun kita nampak benda ni remeh, alah jiran je ustaz, takkan sampai melibatkan negara. Kalau benda tu remeh, tak adalah kita belajar. Mesti ada impak dia kepada negara. Kita akan baca satu-satu. Kita tengok dalam konteks individu. Individu mendapat pahala dan keredaan Allah, sudah sedia maklumlah. Sedangkan kita niat nak buat baik pun Allah beri pahala, apatah lagi kalau kita bersedekah kepada kita punya jiran, Allah beri lagi banyak pahala. Lepas tu seterusnya menjamin ketenangan emosi. Sebab bila bersedekah ni Allah akan tenangkan hati kita. Itu untuk individu, itu dia sendiri. Apa pula impak dia kepada masyarakat, kepentingan adab berjiran ini? Pertama, kerja yang berat menjadi ringan. Contohlah dekat kawasan perumahan kita ni, kita tengok tiba-tiba nyamuk banyak. Kita pun semak-semak, rupanya banyak sampah-sampah bersepah-sepah dekat kawasan longkang, dekat kawasan depan rumah, dekat belakang rumah. Jadi apa yang menyebabkan kerja berat menjadi ringan? Kalau kau seorang yang pergi bersihkan satu taman kau, mestilah kau penat. Apa salahnya kalau kita punya hubungan ni bagus sudah, kita pun ajak semua kita punya jiran sama-sama mengemas. Kau kemas kawasan rumah kau, aku kemas kawasan rumah aku, sama-sama kita kemas. Jadi satu kawasan perumahan semua kemas. Kerja berat jadi ringan. Seterusnya, hidup damai dan harmoni. Kalau sudah saling tolong menolong, gotong royong, berbuat baik, dah tentu-tentunya hidup akan damai dan harmoni. Seterusnya, gejala negatif dapat dibanteras. Ini mungkin kalau dekat kawasan tersebut ada sesuatu perkara yang tidak bagus. Mungkin anak-anak remaja sering melepak di luar, ataupun anak-anak remaja yang selalu membuat kacau di kawasan perumahan. Sekiranya hubungan baik antara keluarga ataupun jiran-jiran di situ dapat tegur menegur, mungkin dapat mengelakkan aktiviti-aktiviti ini daripada terus berlaku. Kadang-kadang kita kenal, anak siapa ni? Padahal anak jiran kita tak kenal pun. Kalau kita kenal dengan jiran kita, kita tahu, oh ni anak si kawan ya, ni anak si fulan. Kita pun sama ada kita WhatsApp dia ataupun kita telefon dia, cakap apa salahnya kalau kita saling menasihati. Oh ya ke, minta maaf lah sebab anak saya begini, anak saya buat begini. Tidak salah atau menasihati. Jadi dapat membanteras segala gejala-gejala negatif. Memupuk silaturahim, sedia maklum sudah. Kalau semuanya bagus, kita punya hubungan sama jiran bagus, sudah tentu silaturahim kita pun sangat bagus. Itu impak kepada masyarakat. Apa pula kepentingan kepada negara? Negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Ustaz, iya ke ustaz boleh menarik kedatangan pelancong? Itu dalam ini konteks yang besar. Contohlah kalau kita tengok, kalau kamu pernah tengok dalam berita, tiba-tiba ada kampung yang menang kampung terbaik, kampung tercantik. Daripada mana wujudnya benda ni semua? Daripada jiran-jiran yang bagus. Contohlah macam hari raya, buat pelita, pasang pelita bentuk perahu lah, pasang pelita bentuk bunga raya lah. Kalau kerja seorang, boleh siap ke begitu? Tidak boleh. Maknanya mesti kena kerja semua jiran-jiran dalam kampung tu untuk menjayakan program tersebut. Jadi bila orang tu, oh cantiknya kampung tu menang kampung tercantik dekat sini, orang pun datang nak pergi tengok. Itu yang kata kedatangan pelancong. Biarpun kita rasa benda tu kecil, tapi daripada sudut aspek yang besar, benda tu boleh jadi sesuatu yang bagus untuk sesebuah tempat. Seterusnya, ekonomi bertambah, ekonomi negara bertambah baik. Jadi itu ialah kepentingan adab berjiran untuk individu, masyarakat dan negara. Ustaz telah bacakan, Ustaz telah terangkan satu persatu supaya kamu lebih faham. Kalau kamu tengok ni, ada ustazah kecil dekat dalam buku teks kamu, dia kata tazkirah jiran, cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Sebab orang di sekeliling kita ni ialah cermin pada diri kita. Sebab kita tak tahu kita ni
berperangai bagus ke, berperangai tidak bagus ke, berperangai baik ke, berperangai tidak baik ke. Orang sekeliling yang memerhati, mereka yang tahu perangai kita. Kadang-kadang kita rasa ni kita betul, aku betul lah, mana ada aku salah ni. Kita rasa kita betul, tapi sebenarnya kita buat salah, ataupun mungkin kita ada buat silap. Jadi jiran ataupun orang sekeliling kita ni ialah cermin diri kita. Jadi kita nak pastikan orang cerita yang baik-baik lah pasal kita. Okay, bila orang cerita benda yang baik-baik pasal kita, itu semua doa. Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Okay, adakah kita ni, orang sekeliling cerita benda yang baik tentang diri kita ataupun benda yang sebaliknya. Okay, harap orang di sekeliling kita menceritakan benda yang baik tentang diri kita. Okay, jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita tentang jiran sepakat membawa berkat. Okay, jadi untuk video seterusnya kita akan teruskan lagi dalam pembelajaran kita dalam minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.